Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu wa taala bagi kita agama. Ada maksud, bukan tak ada maksud berbagi saja. Allah bagi kita air untuk kita minum, bukan saja cipta air. Allah jadikan makanan, buah-buahan untuk kita makan. Kita Allah bagi nasi, beras, gandum. Boleh benda tu Allah buat tak ada guna. Semua yang Allah bagi tu ada maksudnya, ada guna pada manusia. Gandum, beras, kerbau, lembu, kambing untuk manusia makan. Tapi manusia tu bukan badan aja nak dibetulkan. Nak betulkan badan tu, kambing, lembu, gandum, itulah yang Allah bagi kan. Allah yang cipta lembu, cipta kambing, gandum, semualah. Beras. Dah ajar manusia pula macam mana nak tanam. Bukan manusia tahu sendiri. Baju, buat baju, Allah tak ajar. Buat besi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta kita, dia ambil tanggungjawab lah untuk menjadikan kita ni, keperluan kita semua dipenuhkan. Keperluan paling besar, keperluan roh kita dan akal kita dan keperluan badan kita. Kita tahu yang keperluan badan saja. Lembu, kerbau, gandum, beras, ikan. Itu je. Pagi-pagi pergi pasar, beli ikan, kambing, lembu, beras, masak, makan. Keperluan lain tak ada. Subuh tak ada. Buat kerja dakwah tak ada. Nah, jadi untuk keperluan roh dan fikiran ni Allah bagi agama. Kan? Manusia tak ada agama, mana dia roh mati, mental dia, fikiran dia mati, badan dia hidup. Jadi roh dia tu hitam, mati, gelap. Akal pun sama, buruk. Sebab tak mau agama yang Allah bagi. Allah bagi agama bukan lembu dengan kerbau, dengan gandum. Jadi agama ni bukan boleh datang kalau tak diberi. Dan untuk agama ni Allah hantar, Allah pilih di kalangan manusia jadi rasul. Jadi nabi-nabi untuk menyampaikan apa yang Allah mau sampaikan kepada manusia. Risalah. Dan bersama sebagian nabi itu Allah bagi kitab pada untuk mantapkan lagi penyampaian agama ni. Oh, dia ada wahyu, dia ada kitab lagi. Kitab to enhance the delivery. The delivery of the messages, not only by words. Kitab. Allah nak tentukan manusia ni dapat agama. Jadi itu yang penting. Badan tu nanti hancurlah bila mati, pakai badan baru. Tapi yang roh tu kekal. Roh dia tak mati kan. Sekali dicipta, kekal.
Yang mati, yang kita mati tu pisah roh tu dengan badan ni. Sebab bila roh tu ditarik, badan tu besar mana pun tak boleh buat apa kan? Sebab roh dia tak ada, mati lah. Bila roh Samad diangkat, Samad tak tahu apa. Waktu dia tidur tu, roh dia diangkat tu, di mana-mana tak tahu dia. Tepi pintu. Kalau orang bunuh dia, dia tak tahu siapa bunuh dia. Jadi bapa tuan yang mulia, bila roh hilang dan tak pulang balik, matilah. Bila roh tu dipulang balik, tak mati lagi, bangun dari tidur. Jadi kita setiap hari mati sebenarnya. Mati yang kekal tu belum lagi sampai. Jadi ada satu je mati. Mati itulah. Bila dia masuk dalam syurga, ada orang syurga tu tanya, ada mati lagi tak? Tak ada. Kawan dia yang lain dia jawab tak ada dah. Hanya satu mati saja. Orang masuk neraka pun dia tak ada mati lagi. Mati hanya sekali. Iaitu nak pisahkan roh tu dengan badan yang dibuat di dunia ni. Roh tu mau masuk akhirat. Jadi bila hari mati tu, hari last dunia, pertama akhirat. Jadi bila masa roh dipisahkan dari badan Yazid, waktu yang tiba tu Yazid terbaring lah. Tak ada siapa yang dan badan tu kena dikebumikan. Dan lama dia campur jadi tanah. Jadi bapa ambil dia roh tu hidup. Jadi kita ni sebenarnya kena faham, kita bukan badan aja. Kita ni ada roh. Dengan roh kita hidup. Kalau tak ada roh kita tak hidup. Jadi yang penting manusia tu bukan badan dia. Ini badan aja penting. Rashidi memikirkan keperluan badan dia, risau dia. Keperluan badan dia tak boleh dipenuhkan. Yang dia buat amalan intim dengan bini dia tu bukan keperluan roh dengan mental tu, keperluan badan. Itu bukan roh, bukan batin tu. Apa pula roh dengan mental pula? Dia kata, apa kau buat jumpa bini kau Rashidi? Amalan intim. Sekarang letih betul. Jadi itu amalan badan dia. Kan? Kalau dia dah roh tak ada, boleh dia buat tu. Amalan intim. Ya, jadi mana bukan amalan roh tu. Roh ni yang penting. Yang kedua mental orang. Yang ketiga bawah badan. Jadi kalau roh tu betul, maka mental dia dan badan dia betul. Itu yang manusia kena faham. Jadi kesihatan mana yang penting sekali? Kalau nak bagi kita kata sihat lah. Roh. Mesti roh, tapi apa kita ambil untuk roh, Yazid? Sekarang ni doktor klinik roh tak ada. Klinik untuk merawat roh ni tak ada. Manusia hanya merawat sakit badan dia. Yang dia tak tahu, sakit badan tu disebabkan roh sakit dan mental. Dia tak dapat sakit badan kalau roh dia sihat. Roh dia sihat, mental dia sihat, dia tak dapat sakit badan. Sihat dia. Kenapa sakit badan? Antara seksa kerana sakit roh lah. Kerana kita dapat roh yang sakit, kita dapat sakit mental dan sakit badan. Jadi yang pentingnya tu roh. Roh habis, mental habis, badan habis. Sebab itu manusia ni kalau mau betul sihat badan dia, dia tak boleh merawat badan aja. It doesn't work. Sebab itu banyak perkara dibuat nak betulkan badan ni. Last dia buang aja organ dia kan. Kalau buah pinggang hilang, buang. Potong satu. Kalau ini buang.
Dia tak boleh pulihkan balik. The only thing yang manusia tu, kalau dia sakit badan macam-macam kena buang. Last dah tak ada apa nak buang, mati. Kalau buah pinggang satu, kalau tak boleh lah. Kalau dua tak boleh, nak kena ambil orang lain. Yang itulah perubatan, operation semua. Buang tu, doktor surgeon tu kerja dia operate, buang yang buruk. Yang doktor physician tu nak supaya sembuhkan yang sakit, tak dapat sembuh. Kenapa penyakit banyak tak boleh sembuh? Ada yang penyakit sembuh, dia bunuh kuman, datang kuman lain. Kuman tu they call it mutate. Mutate mean tukar kepada strain yang lebih teruk. Kita guna antibiotik ni, okey, lepas tu dia develop new strain yang antibiotik lama tak boleh pakai. Last apa antibiotik pun tak boleh pakai. Dia dah kuat dah. Macam mana sembuhkan tu? Cuba kita buat baik kat yang kuman yang tak baik tu, boleh dilawan oleh kuman juga. Tak boleh kita guna antibiotik sebenarnya. Kalau kita nak suruh manusia yang jahat ni, dia tak boleh hantar bukan manusia, manusia juga berlawan dengan dia kan. Jadi kuman tak baik dalam badan tu kena dia hantar kuman juga. Ada dua jenis kuman, yang ni manusia tak tahu, yang Allah buat. Satu bagi faedah, satu bagi bahaya. Sebenarnya dalam badan manusia ni banyak kuman. Mula-mula dia lahir, dia bagi kuman baik oleh Allah dekat usus dia, bawel dia. Jadi bila anak tu minum susu ibu, dia punya kuman tu baik tu menambah, bawel dia jadi sihat. Di antara kuman baik tu, dia mengeluarkan antibiotik juga untuk membunuh kuman tak baik. Jadi kalau banyak kuman baik, usus tu sihat. Bila usus sihat, bayi tu pun sihat. Jadi hari ni kita nak melahirkan bayi sihat, kita mau bagi dia susu ibu 2 tahun. Hanzalah minum susu ibu ke susu lembu? Coklat. Minum susu ibu tak? Coklat. Mak dia melahirkan dia cesarean. Selalu dia orang tak ada susu. Mereka tu rosak dia punya vagina tu, dia tak boleh kembang waktu delivery. Jadi dia effect also kemampuan ibu tu untuk mengeluarkan susu. Jadi anak-anak yang tak ada susu ibu ni, dia immune system tak kuat. Dia mudah pergi hospital ni. Mak bapak dia tak habis-habis ajak pergi hospital. Keluarga tak sihat. Tak sihat tu salah lah. Dia kata bukan salah ibu mengandung. Bukan. Selepas melahirkan anak, tak dibagi susu ibu. Susu ibu tu makanan bakteria bagus. Kalau kita mau bakteria bagus dalam usus kita berkembang, kita jangan makan makanan berminyak. Dan juga kita kena makan sayur mentah. Makanan-makanan yang mentah. Ikan mentah, tak digoreng. Steam aja. Baru bagus untuk bakteria baik tu. Paling bagusnya 2 tahun tu susu ibu mesti mau buat. Jadi Anzala 4 adik-beradik ni tak ada susu ibu, immune system lemah, mudah dapat jangkitan. Bila datang kuman tak baik, immune tu tak boleh lawan lah. Badan tu tak boleh lawan, sakit lah. Ya. Jadi Allah dah bagi dah keperluan untuk sihat ni. Ini betul kita makan semua tak betul. Jadi bagi susu lembu. Susu lembu tu tak sesuai untuk bakteria tu. Jadi mereka yang makan sayur-sayuran mentah, lauk yang boil saja, tak minyak
kuman tu tak suka bila minyak lalu goreng kan. Kita mau bagi dia makanan juga, boleh sihat. Kalau dia tak dapat makanan tu, jadi bila bayi susu ibu tu dia grow. Jadi bitir dia tak bagus, tak sempat nak hidup kat situ, sikit lah. Jadi baul susu sihat. Tak payahlah injection ni, injection tu, injection ni. Kejap ini kena injek, itu kejap injek, itu injek. Dulu semua dia susu ibu aja. Nak? Kurang sakit dia. Jadi bapa yang mulia Allah SWT buat kita cukup sempurna. Kita yang menambah lazat makanan tu, kita goreng dia, kita cili dia. Kita bagi minyak itulah, minyak ini panas-panas. Sebenarnya Allah suruh kita makan simple aja. Kan? Jangan goreng masak ini, masak itu, bakar ini, bakar itu. Macam Yazid kan? Kerana nak menyedapkan makanan tu lah, letak arak pula dalam makanan tu. Yang itu dia semua letak arak. Jadi anzalan ni tak sihat dia. Sihat kan anzalan? Tiba-tiba je nak pergi tandas, tiba-tiba nak pergi tandas. Nanti dia macam bom. Dia tu bom jangka je. Satu hari dia meletup, dia langsung tak sihat. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah SWT bagi agama untuk roh. Jadi manusia yang tidak ada agama ni, roh dia tak sihat. Dia kena faham tu. Dia ingat dia boleh hidup ke dalam dunia ni dengan sehat, sejahtera, kalau roh dia sakit. Macam Sufyan, roh dia sakit tu. Kamu nampak dia badan besar, kan? Satu hari dulu bila roh dia sakit, kulit jerawat semua muka dia. Sekarang dah mula baik sikit muka dia. Buruk rupa dia. Siapa bagi tahu saya tu? Yazid bagi tahu. Sekarang dia kata dah nampak lain sikit, tapi dia banyak sakit lagi. Mental. Jadi orang yang sakit mental ni, dia hubungan dengan isteri pun tak bagus, hubungan dengan orang pun tak bagus, huru-hara semua. Hari ni kehidupan manusia jadi huru-hara, bergaduh sana, bergaduh ni. Sebab roh tak sihat, mental tak sihat, badan tak sihat. Jadi hidup tak bahagia, hanya nak makan, suka hati. Minum, itu je yang dia fikir. Itulah kehidupan ni. Nak makan, nak bersubuh, lain tak ada. Nak minum bagus, makan bagus, rumah bagus, subuh. Apa kehidupan tu? Kalau kita nak kehidupan macam tu, rosaklah. Roh rosak, mental rosak, badan rosak. Tak bahagia. Lepas tu badan yang rosak, roh rosak ni tak boleh masuk syurga, masuk neraka. Kerana roh tu nak diubati, ataupun kalau dah mati tak ada agama langsung, kalimah pun tak cakap. Sebab itu kena bakar selamanya. Yang ada sihat sikit kena masuk neraka, repair dulu. Tak boleh masuk syurga terus. Jadi di akhirat pun tak bahagia, di dunia pun tak bahagia orang yang tak melihat kesihatan roh dia. Yang penting sekarang kesihatan roh. Kesihatan roh tu amri Rabbi, perintah-perintah Allah. Perintah nombor 1 paling besar, manusia tak buat, roh dia tak sihat. Perintah paling besar ialah mengajak manusia kepada mengucapkan kalimah ni. Dan percakapan mengajak manusia mengucapkan kalimah ni, Allah kata percakapan yang baik. Dan dengan percakapan yang baik ini, roh manusia itu jadi baik. Ubat untuk roh manusia ni mula-mula sekali percakapan yang baik. Lepas tu hati dia jadi baik. Dia mula semayang yang baik dia dapat. Bila hati dia baik, baru semayang boleh jadi baik. Puasa jadi baik, semua jadi baik. Barulah dia sihat. Sebab makanan roh sihat. Makanan roh tu iman dan amal sihat. Tak boleh dapat iman kalau tak buat kerja mengajak manusia
kepada percakapan yang benar ni. Jadi Sufyan dia nak buat kerja tu lebih kurang aja. Asal buat kerja. Lebih-lebih tak mau. So keluar 3 hari tak mau, 40 hari tak mau, nak buat kerja tempatan yang tidak buat dunia dia rugilah. Jadi dalam hati dia tu cinta dunia. Dunia tu tak hilang lah, cinta dunia. Jadi macam mana kalimah tu nak masuk? Dia tujuannya kita buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran atau mengajak manusia kepada Allah ni, supaya kita selalu bercakap kalimah yang benar, dan kalimah tu boleh masuk dalam hati kita ke tahap yang Allah mahu. Untuk dia masuk tu, hati tu mau bersih daripada segala cinta yang lain daripada Allah. Jadi Sufyan dia tak mau buang cinta tu. Yazid tak mau buang cinta tu. Dululah. Dah lama buat usaha baru. Jadi sebab itu Sufyan ni tak jadi betul-betul sampai bila lah, sampai dia mati. Kalau dia tak berubah lah. Walau dia dah buat usaha lama, dia tak boleh masuk. Sebab dia tak mau buat secara fisil mikafah. Maknanya kita bila masuk Islam ni, kita tak boleh ikut-ikut suka kita. Agama ni Allah bagi, kita tak boleh modified pula. Kan? Ubah suai dia. Dia tak jadilah, dia tak jadi agama lah. Dia kena tak ada ubah suai. Macam Nabi SAW. Ini orang kata, saya buat dakwah je. Cara kita. Dakwah ni banyak cara, dia kata. Ustaz buat dakwah? Ya, kita ada cara kita. Tuan ada cara tuan. Jadi kita semua lain-lain Nabi lah. Nabi tu dihantar untuk tunjuk kita cara. Bukan saja dihantar. Ini ustaz-ustaz semua, dia kata dia buat dakwah cara dia. Dia tak ada Nabi lah. Kalau dia Nabi dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kena semayang macam Nabi, dia kena puasa macam Nabi, dia kena berdakwah macam Nabi. Kalau buat dakwah cara sendiri, ini tak boleh diterima. Lepas tu bukan cukup cara je, niat mau betul. Buat dakwah untuk suka Allah. Tak boleh untuk dapat duit. Korek duit tak boleh. Kaut duit tak boleh. Jadi ustaz-ustaz ni kalau dia kata dia berceramah semua tu, dakwah, dia tak betul. Itu bukan dakwah. Dakwah ialah macam Nabi. Di mana? Di lorong-lorong, di jalan-jalan. Sebab dakwah tu mengajak manusia mengucapkan kalimah. Mana ada orang yang tak mengucapkan kalimah kat masjid. Yang di masjid tu yang mengucapkan kalimah. Jadi ustaz-ustaz ni dah mengelirukan orang Islam lain. Kerana dia nak membenarkan perbuatan dia, dia kata kita juga buat dakwah, cara kita. Dia telah membuat orang-orang yang tak suka dakwah percayalah kat dia. Oh, betul. Kita ustaz cakap banyak cara. Jadi bila kita ajak dia cara macam ni, kita tak nak. Saya ada cara saya. Kau main dia lagi. Dia ada cara dia. Lebih pandai pada Nabi, lebih pandai pada Allah. Padahalnya apa yang kamu buat tu bukan dakwah. Kamu je menyangka dakwah. Mengajar kat masjid tu bukan dakwah. Ikut PAS tu bukan dakwah. Ikut arkam tu bukan dakwah. Dia dah kata dakwah. Sebab konon agama. Dakwah ni yang Nabi buat. Macam mana Nabi buat dakwah ni? Di lorong-lorong, di jalan-jalan. Jumpa orang. Bukan bagi pamphlet. Macam dia kata street dakwah. Ambil pamphlet bagi kat orang. Nabi ada buat tu. Kita tak boleh tukar-tukar kan. Yalah memanglah bagus lah buat tu, memang bagus. Tapi bukan Nabi punya cara. Kita tak boleh buat sebenarnya amalan agama ni dengan cara kita, tak boleh. Dengan akal kita tak boleh. Dia kena buat cara Nabi. Macam kita semayang, tak boleh ikut akal. Orang yang semayang ikut akal kita tu, teruknya dia. Macam mana semayang dia? Lepas dia berdiri terus sujud. Berjubah semua dia. Serban semua. Tapi semayang dia macam mana? Lepas berdiri terus sujud. Itu tak semayang tu. Macam orang Syiah semayang, letak batu. Itu mana ada Nabi buat. Jadi semayang, dakwah ni semua very detail. Kena ikut Nabi. Makin hampir Nabi itu cara yang benar. Bukan dari segi luar je cara Nabi. Dengan dalam lagi.
Jadi mereka semua mengelirukan orang. Mengatakan dakwah banyak cara. Ini berdosa besar sebenarnya. Orang yang mengatakan dakwah banyak cara, mengatakan dakwah ni bukan perintah Allah. Kalau perintah Allah, dia tak boleh buat cara lain. Mengatakan dakwah banyak cara ialah mengajar benda yang salah. Ajaran sesat namanya. Ajaran ni sesat kalau kita bagi tahu ini boleh dibuat dengan cara lain. Sesat tuan-tuan. Lepas tu dicakap di masjid-masjid lah tu. Semualah orang tua-tua, pakcik-pakcik. Okey, banyak dakwah, banyak cara. Saya ada dakwah saya, cara saya anak bini saya dakwah. Saya orang lain, saya tak dakwah anak bini. Hayya. Mereka ni semua dah pandai sampai tak faham. Dah merasa diri pandai sangat buat dakwah, dah pandai semayang. Kita tak pandai tuan. Allah pandai. Allah tahu apa yang betul. Dan Allah telah ajar kepada Nabi dia untuk tunjuk kat kita. Kita jangan cuba buat cara-cara baru. Jangan kita tak nak dakwah bukan Islam. Kita tak dakwah bukan Islam sebab ulama kita kata belum masa lagi. Ulama kamu bukan Nabi. Dia ulama aja. Bila dia dapat wahyu nak menukarkan perintah tu, bahawa dakwah sekarang belum, dakwah bukan Islam belum lagi. Ada dia dapat wahyu tu. Bagi tahu saya kalau ulama dia dapat wahyu. Tentu mereka cakap tak ada. Kalau tak dapat wahyu, kenapa tukar perintah tu sekarang tak boleh lagi? Belum masa lagi. Maknanya kau dah dapat wahyu. Kalau kamu ikut ulama kamu, mana ulama kamu tu Nabi baru lah. Kalau tak Nabi baru, Tuhan baru. Jadi kita tak boleh. Kata Allah SWT, apa yang diturun pada Nabi itu tak boleh ditambah, tak boleh dikurang. Jadi bila kita kata sekarang belum masa lagi buat dakwah bukan Islam, mana agama tu lah berkurang lah. Boleh ya? Macam mana mereka boleh ikut? Kita kata Dr. Nasrah tu engkar ulama. Ulama apa nak engkar? Yang kata masa belum ada lagi untuk buat dakwah. Ulama apa nak ditaat tu? Bukan ulama tu. Sebenarnya mereka silap. Bukan ulama dikata ulama. Sekarang mereka tahu lah. Kalau ulama yang dekat dengan Allah tu tak dikena musibah macam sekarang ni. Di India masuk lokap, akan didakwa mahkamah, dan semua ada masuk penjara lagi. Tak ada macam tu tak. Wali-wali dulu ada satu tentera nak menyerang Delhi. Ada wali tu dia apa? Orang tahu dia ni. Dia kata ambil saya sejadah, ambil saya lota. Baru dia sebut itu je, benda tu sampai kat orang tu, dia tak jadi serang. Tak jadi serang. Sebab apa? Dia tahu dah wali ni dah nak semayang. Habislah. Macam itu punya wali tu. Waktu tu di Delhi. Sekarang di Delhi wali tu tak ada. Jadi tuan bapa sekalian, kita sangka yang bukan-bukan dulu. Begitu sekali kutuk saya. Waktu saya tak mau ikut. Seluruh jemaah tabligh kutuk saya. Hampir. Saya cakap, dia orang politik, dia bukan ulama. Lagi dia orang. Saya nak tahu macam mana Dr. Nasrah tu mati nanti. Nak lihat. Menentang ulama. Kau main lagi dia. Sebab dia mengatakan yang bukan ulama tu ulama. Hari ni banyak perkara macam tu. Mereka ingat dia tu ulama. Mereka bukan ulama. Dikatakan ulama. Cakap benda salah, kamu percaya dia. Sebab kamu sendiri tak baca Quran dan tak tahu apa yang betul. Jadi senanglah ditipu oleh mereka. Yang ini betul lah, ini betul. Sebab utamanya kamu tak baca dan faham Quran. Jadi manusia semua ditipu, bawa dia orang semua ke neraka nanti. Waktu di neraka nanti, mereka semua menyalahkan satu sama lain. Mereka semua bertengkar. Mereka di dunia dulu berkasih sayang. Kemain lagi. Bersatu. Di akhirat nanti mereka bergaduh. Ini semua salah kamu. Kamu yang menyebab kami ikut kamu. Kata ketua kami tak ada. Kami ajak aja kamu. Bukan kami ada paksa kamu. Kamu yang ikut. Jadi bapa tuan yang mulia, kita di dunia ni hari ni, kita jangan ikut aja. Kita mesti ada juga baca Quran. Nak tahu yang betul, kita mau lihat Quran lah.
Yang ada 74 yang ikut saya yang lari tu, dia orang pula rasa dia orang pandai. Allah dia bagi saya keramah, dia orang kata itu mungkar. Itu bukan mungkar, itu untuk Nabi mukjizat, untuk bukan Nabi namanya keramah. Keramah tu bukan syirik. Keramah tu untuk digunakan oleh Nabi-Nabi, Rasul, mukjizat dan keramah untuk dia mengajak manusia kepada Allah. Nabi-Nabi dan Rasul diberi mukjizat, yang bukan Nabi diberi keramah, naib Nabi. Yang keramah diberi pada saya itu orang 74 tak boleh terima. Dia kata ini mungkar. Kau apa pula mungkar pula? Terus cabut lari. Ini orang jahil juga. Yang ikut betul-betul, yang tak betul pun kata betul, itu jahil. Yang macam ini terlampau jahil. Jadi akhirnya mereka semua binasa lah. Rosak. Jadi ini semua kerana apa? Kerana kita tidak penuhkan keperluan roh kita. Keperluan roh kita ni ialah agama. Pertama perintah yang besar sekali untuk roh ni betul ialah percakapan yang baik. Dan kerja mengajak manusia pada mengucapkan percakapan baik-baik ini mesti menjadi kerja utama. Bila hati sudah betul, baru semua perintah-perintah Allah yang lain akan jadi betul.